Okey, Assalamualaikum ya. Salam sejahtera. Salam kuasa ketiga. So jika audio jelas boleh tolong maklumkan ya kepada saya. Share ramai-ramai dan juga sertai Telegram saya ya. Telegram Regi Jesse Rita Udin. Baik. Saya cuma nak komen sikit. Maaf ya, saya letih ya. So saya cakap perlahan sikit, tak apa lah. So saya cuma nak komen sikit ya. Saya terbaca kenyataan yang dibawa oleh FMT yang memetik Wan Faisal dari Bersatu. Sebagai berkata, Bersatu perlu lebih inklusif. Maksudnya dia Bersatu perlu dilihat untuk semua, bukan hanya Melayu ya, maknanya Cina, India, dan dia kata perlu dipertimbangkan kelak ya, Bersatu mencalonkan calon-calon bukan Melayu ya, daripada sayap ya. Dia ada satu sayap, Bersatu ni ada satu sayap di mana sayap ini boleh dianggotai oleh mereka yang bukan Melayu atau Muslim, tetapi sayap ini tidak boleh memegang jawatan dalam bersatu dengan sendirinya, hanya boleh pegang jawatan dalam sayap itu. So sekali pandang apa yang Wan Faisal beritahu ni, akhirnya ya, nampaknya ada kesedaran dalam Bersatu apa yang saya sebutkan selama ini, dan juga ada disentuh oleh Tuan Ibrahim, Tuan Man pada Muktamar PAS, bahawa perikatan perlu sokongan bukan Melayu. So lebih lanjut, benda tu saya akan buat dalam live saya yang saya janjikan itu, untuk menjelaskan A sampai Z masalah Perikatan Nasional, apa yang saya jangkakan pada PRU 16, 17 dan seterusnya. Tetapi saya dalam pada saya gembira ada kesedaran dan seolah-olah bersetuju dengan saya walaupun tidak dinyatakan. Sebab saya yang pertama yang tekan isu ni, hari-hari tekan kan. Sebab sekarang dah situasi dia genting dan perikatan tidak ada masa. Okey, tidak ada masa. Ya. Dan tiba-tiba sudah ada kenyataan-kenyataan begini. So saya dari satu sudut gembira Wan Faisal berkata begitu. Tapi dari satu sudut yang lain saya sedih. Sebab penyelesaian yang diberikan oleh Wan Faisal menunjukkan Bersatu malah, kalau saya campur dengan apa yang telah dibentangkan pada Muktamar PAS, menunjukkan perikatan bukan hanya ketandusan strategi, intellectuality mereka dari sudut politik, dari sudut kematangan politik maupun kesedaran politik semasa, real politik, teruk. Ya, teruk. Mereka tidak faham, mereka tidak boleh berfikir di luar kotak. Malah di dalam kotak pun, cara pemikiran mereka sudah jauh ketinggalan zaman. Dan ini masalahnya bila kepimpinan adalah kepimpinan dinosaur. Ya, dari zaman dulu-dulu, cara dulu-dulu. Ya. Wan Faisal kata nak letakkan calon daripada sayap sayap parti itu yang berkait dengan non-Muslim. Ya, ada satu sayap non-Muslim boleh jadi anggota, tetapi mereka tidak sebenar-benarnya ada kuasa dalam parti Bersatu. Saya nak ajar, saya letih ya sekarang, so saya tak boleh nak berfikir dalam. So saya buat live ni ringkas, nanti saya jelaskan lebih lanjut dalam live selepas ini. Saya nak ajar Wan Faisal, Bersatu, PAS ni cara berfikir dengan mudah. Okey? Saya ajar ya. Jangan terasa, jangan fikir saya tunjuk hebat. Tetapi I think you all fail ya. Dari sudut pemikiran kritis. Ya. You fail. Gagal. Saya bekas pensyarah. Saya bagi F
kepada Bersatu dan PAS, dan oleh kerana Wan Faisal buat kenyataan tu, saya beri FF kepada Wan Faisal. Bukan sebab saya tak suka Wan Faisal, saya suka Wan Faisal. Tapi dari sudut strategi all, dalca kurma parpukari. Saya ajar kau cara nak berfikir dengan mudah. Ini mudah. Okey, mudah ya. Kalau awak ada anak, ya, awak belikan dia mainannya, toy robotnya, robot Transformer. Awak belikan Optimus Prime. Ya. So kalau mereka yang tonton Transformer, saya sebenarnya bukan zaman Transformer lah. Saya masa kecil zaman masa kecil is Thundercats yang original, He-Man, ya, kartun tu, bukan Thundercats, bukan Transformer lah. Transformer bila saya dah makin dewasa, ya. Tetapi Transformer ni, robot dia boleh tukar sekejap, dia bentuk macam boleh jalan dan sebagainya, sekejap dia tukar jadi truck dan sebagainya. So kau beli satu robot Transformer yang mahal, katakan RM400 bagi anak kamu, ya. So tekan satu butang, Optimus Prime tukar jadi truck, katakan. Saya tak tahulah Optimus Prime ni dia tukar jadi apa. So katakan tukar jadi truck. Canggih. Dia tap jadi truck, lepas tu bergerak, ya. Kemudian dah beli benda tu, benda tu rosak, kau kata kau nak ganti. Kau bagi tahu anak dia kau nak ganti. Kemudian kau tanya anak kau nak yang sama ke, atau dia tunjuk satu lagi Optimus Prime, nampak sebiji tapi dia tak boleh tukar. Tak ada butang, awak tekan butang dia boleh tukar jadi truck, tap dia tukar jadi truck, ya. Tak ada butang. Dia nampak sebiji tapi dia plastik, dia memang macam tu je, tak boleh ubah, tak boleh jalan, tak boleh apa. Tapi nampak sebiji. Kau fikir anak kau yang nak mana? Dia dah nampak yang hebat. Dia dah rasa yang hebat. Dia nak yang mana? Of course dia nak yang original. Nanti dia nangis lah. Mengapa papa bagi yang ciplak tu? Papa kata nak ganti. Ganti dengan plastik tu. Bagi yang original. Tekan butang boleh tukar jadi truck. Faham tak apa yang saya cuba ceritakan? Okey. Ini perangai manusia, bukan hanya budak. Dewasa pun sama. Faham tak? It's the basic instinct of human. Dan kau sebagai orang politik, politik ni asas dia adalah berurusan dengan, antara lain ya, berurusan dengan manusia. Bukan hanya setakat berurusan, mengurus manusia, ya, community dan sebagainya. So kau kena faham manusia. Of course dia anak kau nak Optimus Prime yang lebih hebat tu. Okay. Kau berilah pilihan kepada seorang, saya biayai kereta awak, saya biayai repair, saya biayai semua. Awak test drive dulu Mercedes. Okay, kau bagilah Mercedes S-Class, saya biayai, saya beli, saya biayai. Dia dah test drive seminggu, dia memang nak lah S-Class tu lah. Kemudian kau kata, okay, sekarang kau pilih, kau nak S-Class atau kau suruh dia test drive seminggu Proton Saga. Kau nak biayai, dia tak payah keluar 1 sen pun. Dia pilih yang mana? Of course lah dia pilih S-Class kan. Ini manusia. So it's basic kan. Bukannya rocket science ke, bukannya gila babi punya teknologi kan. Apa yang saya jelaskan ni logik kan. Masalah kawan tak tahu nak adaptasikan memakai logik dalam keadaan rumit. Sebab korang suka berfikir rumit. Okey. Sekarang kau lihat data pilihan raya. Semenjak PRU 15, untuk Cina penyokong tradisi PH nak sokong calon UMNO, mereka tak berjaya. Pilihan raya 6 negeri tak berjaya. PRK tak berjaya. Gagal. Tak boleh. Ya. Kemudian nak pengundi tradisi UMNO nak sokong PH, tak berjaya. Mereka cuba PRN 6 negeri, tak berjaya. PRK tak berjaya. Tak boleh. Nampaknya kerjasama UMNO dengan DAP gagal. Memang Melayu
penyokong tradisi UMNO sukar nak sokong DAP. Memang penyokong DAP sukar nak sokong UMNO. Ya. Tapi mereka cuba. Saya lihat strategi mereka berubah. Pilihan raya ni berubah. Mereka cuba. They know they will find the way. Ya. Gagal. Ya. China tak mau. Sebab apa? China dah dapat yang lebih baik. Takkan nak pergi balik mundur kepada yang kurang baik. Dulu China tolak MCA. Bukan mereka tak suka MCA. MCA is the best. MCA lah mencerminkan, membayangkan perwatakan yang diidamkan oleh orang Cina. Profesional, bertamadun, ada adab dan sebagainya. China bukan tak suka MCA. China cuma tolak MCA sebab MCA bersama UMNO dan DAP selalu serang UMNO berdekat lamanya. Dan penghujung-penghujung sebelum PRU 15 dah pula cap pencuri, penyangak dan sebagainya. So dalam minda orang DAP, UMNO is useless, UMNO is extreme. Ya, so tolak UMNO. So bila mereka lihat MCA di bawah telapak kaki UMNO, ya, mereka rasakan kuasa mereka kurang sebab MCA slow, terlalu dah belajar silat dengan UMNO, dah lupa kungfu. So mereka pergi ke DAP. DAP dari satu sudut bukannya mencerminkan apa sebenarnya yang Cina hajatkan dari sudut status, dari sudut perwatakan, penampilan, identiti dan sebagainya. Sebab itu semua ada kat MCA, tetapi DAP lantang, DAP berani, DAP boleh pecah tembok. Dan DAP bukan bawah telapak kaki PKR. Dan yang penting bagi China, benda berlaku cepat. Okey, so mereka tak mau MCA, mereka pergi ke DAP. Mereka sudah tak suka, mereka sudah lihat yang lebih baik bagi mereka. Okey. DAP bukan bawah telapak kaki PKR, bukan bawah telapak kaki UMNO. Betul tak? Okey. Tiba-tiba DAP pergi kahwin dengan UMNO. Cina apa ni? DAP ajak kita lari dari UMNO. Tapi dia pergi kerjasama dengan UMNO. Tapi DAP guna alasan, okey, nombor satu, of course lah, ini titah agung, cadangan agung, ya, kerajaan perpaduan. Tetapi juga asalkan bukan PAS. So, dulu mereka takut-takutkan orang Melayu terhadap, orang Cina terhadap UMNO. Bila dah terpaksa peluk UMNO, mereka takut-takutkan orang Cina terhadap PAS. Mereka wujudkan 3R. Dan bila DAP dalam 2 tahun ni keluar kata-kata beracun, tak ada tindakan. Tapi kalau pembangkang, sekejap je ada siasatan ini, siasatan itu. So, bila Cina lihat itu, mereka teruja. Nampaknya DAP masih independen. DAP masih bebas. Dan mereka terlalu fokus kat PAS, mereka takut kat PAS sampai tak apalah, UMNO pun jadilah asalkan DAP tak duduk bawah telapak kaki UMNO. Tetapi dalam pada mereka boleh tutup sebelah mata terima UMNO, tetapi jika calon UMNO bertanding pada pilihan raya, mereka masih tidak boleh membawa diri mereka untuk sokong calon UMNO. Ya. So mereka garu kepala lah, DAP garu kepala, UMNO garu kepala. Macam mana kita nak bagi orang-orang PH sokong calon UMNO? Macam mana kita nak bagi orang-orang UMNO sokong calon PH? So di mahkota mereka telah cuba satu formula. Mereka telah masuk berkempen sebagai jentera perpaduan. Bukannya jentera barisan, bukannya jentera UMNO, bukannya jentera PH, bukannya jentera DAP, jentera perpaduan melibatkan semua termasuk MCA. Dan pada masa itu berlaku kisah Dr. Akmal menyerang Teresa dan Teresa disiasat. Dan saya tahu ramai Cina bercerita, kita cuba lari dari MCA, pergi ke DAP sebab MCA bawah telapak kaki UMNO. Tapi tengok DAP pun bawah telapak kaki UMNO. Kita berjaya naikkan DAP, akhirnya kita balik dengan UMNO, kita duduk bawah UMNO, kita lawan UMNO, kita duduk bawah UMNO. Lepas tu DAP jadi macam MCA. Dia bawah telapak kaki UMNO. Dia kena serang, dia kena siasat. Dr. Akmal sebelum PRK Mahkota dia tidak disiasat.
Tetapi akhirnya di mahkota, menerusi usaha jentera perpaduan, iaitu jentera UMNO, jentera DAP dan jentera MCA, China teruja kerana mereka dapat lebih baik. Dulu mereka lari ke lebih baik DAP, sekarang mereka dapat lebih baik. Buat kali pertama, DAP dan MCA berkempen bersama di bawah jentera perpaduan. So, nampak megah suara dan kuasa China, atau representasi lah, bukan kuasa lah, lebih besar, lebih hebat. Nampak lagi satu, dah langkah lagi satu langkah ke hadapan. So, mereka telah memberikan lebih hebat. Sama macam kau bagi plastik transformer yang tak boleh tukar jadi truk, dengan kau bagi lebih hebat transformer yang tekan butang boleh tukar jadi truk. Mana satu anak kau pilih? Logik kan? China pun sama, mereka manusia kan? Hebat tak strategi ni? Actually tak hebat. Just pergi kempen bersama. Strategi ni, kalau fikir di luar kotak, sekelip mata boleh keluar penyelesaian yang menjadikan langkah lebih hebat. Dan sekelip mata, seketui penyokong PH yang sokong calon PH pada pilihan raya mahkota 2022 telah sokong calon UMNO. Sekelip mata, tembok pemisah antara pengundi tradisi UMNO dengan pengundi tradisi DAP telah dipecahkan. Okay? Now, Wan Faisal, adakah kau fikir China akan undi, mereka dah dapat yang hebat ni, mereka akan undi tiba-tiba bersatu calonkan seorang calon China? Oh, don't worry, he is ahli sayap bersatu. Dia tak ada kuasa dalam bersatu. Ini bukan, mereka kalau awak lihat trend, mereka lari daripada mana-mana parti yang dilihat duduk bawah telapak kaki parti Melayu yang lain. Because China tanya diri mereka, okeylah Melayu nak berkuasa, tetapi kita hendak parti kita yang ada juga suara dia, tak tak duduk bawah telapak kaki parti lain, boleh kerjasama. Tiba-tiba mereka nak masuk, calon Cina ni dari bersatu parti Melayu, itu pun dia ni tak ada kuasa dan bersatu. Apa benda ni? Dia ni bukannya ada apa pun. Kau fikir mereka akan undi? That's why you all tak ada kemampuan. Kalau buat cadangan sebegini, habis. And you all ada kedudukan dalam parti. I am a nobody. Kau orang ahli parlimen, I am a nobody. Tapi saya kena ajar kau berfikir secara basic. So ada cara. Caranya mudah, depan mata. Kau kena berikan sesuatu yang lebih hebat. Dan ianya perlu bermula dengan menghentikan retorik. Ini Wan Faisal cakap betul. Ini Wan Faisal tepat. Ya, kau kena hentikan retorik Melayu Islam. Satu Malaysia, penyokong Melayu Islam dah tahu parti bersatu ni untuk Melayu Islam. Dia dah tahu. Golongan muda yang lebih intelek dah muak. Bila tanya mereka, asyik benda sama je. Dalam 2 tahun ni, mereka cerita benda sama je. Kerja dia orang serang. Cari je peluang nak persoal satu benda. Contohnya kapal berlabuh ke di Pulau Pinang ke. Apa jua isu yang boleh diserang dari kacamata agama bangsa, mereka akan serang. Itu je kerja mereka. Seolah-olah parti ni diwujudkan sebagai pak serang. Parti cyber trooper. Bukan parti, cyber trooper. So, Melayu dah tahu, dan Melayu sendiri ada yang lebih intelek dan muak. Kita memang sokong mereka. Tapi apa yang mereka nak sampaikan kepada golongan muda Melayu yang duduk atas pagar? Dan apakah imej yang mereka nak sampaikan kepada China? Wan Faisal kata betul. Mereka mesti menampilkan diri sebagai inklusif untuk semua. Tetapi dari sudut perwatakan parti, aura parti itu, fail.
So, first and foremost, parti perlu berubah. Parti perlu menonjolkan dia bersedia untuk bekerja dengan parti Cina lain, di mana parti Cina dan parti India tu tak duduk bawah telapak kaki bersatu maupun PAS. Mereka akan kerja sama. Dan kemudian, Wan Faisal kena fikirkan nak letak Cina di mana. Ya, satu penyelesaian yang lebih hebat daripada DAP campur MCA. Ada. Fikir di luar kotak ada. Tetapi mungkin masa ni Wan Faisal tak boleh fikirkan. Saya tahu caranya. Tapi mungkin dia tak boleh fikirkan. Tak apa. Tetapi sekurang-kurangnya adalah kesedaran apa yang perlu diberikan. Sesuatu yang lebih hebat. Seorang ikon Cina yang lebih hebat. Heavyweight. At least berfikir basic tu, apply it. Bolehlah keluar kata-kata yang bijak, ya, daripada mencadangkan tak apa kita ada sayap. Sayap itu ada orang Cina. Dia tak ada kuasa dalam parti, tapi kita calonkan dia. Dia berharap nak dapat sokongan Cina. PAS pula sama. Kita buka PAS kepada bukan Melayu. Kau dengan saya tahu, PAS pun dia ada sayap dia, bukan Melayu. Ada tak kuasa dalam PAS? Tak ada. Kau fikir Cina akan sokong calon dari situ lepas dah dapat sesuatu yang lebih hebat? Ini perangai asas manusia. Tak kira Cina, Melayu, India. So as a politician, kalau kamu tak boleh faham sifat asas manusia yang kau duduk dalam arena politik untuk mentadbir, untuk memimpin, you better get out of politics. Get out. Masa suntuk sekarang. Kita perlu golongan intelek yang bijak berfikir, yang ada substance untuk mengawal parti, kerana masa dah suntuk. Katakan PRU tahun depan. Lingkup. Ini baru cerita nak berfikir secara matang. Belum cerita lagi penjenamaan semula PN yang akan saya bincangkan. Perubahan kepimpinan yang wajib yang akan saya bincangkan. Kalau benda-benda macam ni korang tak boleh buat, so quit politics. Jangan buang masa penyokong korang. Sebab penyokong korang ni banyaknya tak sup. Orang tak sup ni dia kurang berfikir. Ya? Hari ini dia DAP ni orang sama. Masa Tun jadi Perdana Menteri, mereka pertahan DAP. Kalau kami dulu serang DAP, oh semuanya salah DAP. Dia tak sup. Dia prinsip kurang. Kalau Tun cakap terima DAP, mereka terima. Kalau Tun bukan lagi dengan DAP, mereka serang. Ya. Tapi kau orang pemimpin. Fikirlah. Mengapa saya bercakap begini? Sebab saya tahu korang kesuntukan masa. Adakah saya yakin Perikatan mampu in time berubah untuk menang PRU 16 atau sekurang-kurangnya membentuk kerajaan selepas PRU 16? Tak, saya tak yakin. Berdasarkan apa yang saya lihat semua, saya tak yakin. Pertama, ya, saya beritahu terus terang, saya tak yakin. Tetapi saya tetaplah tegurlah. Berubah. Sebab kalau cyber trooper bercakap macam kau, Wan Faisal, tak apa. Kalau aktivis bercakap, tak apa. Kau pemimpin parti, kau cakap benda tu, saya beritahu kau, fail. Dari sudut pandangan saya lah, jangka panjang, fail. Fail, ya. So, marah-marahlah dengan saya. Tapi, fikir, go back to the basics of human behavior. Dan apply it. Maybe it is a good stepping stone for you. Untuk cuba rangka satu strategi. Lemah pun tak apa, tapi asalkan di landasan yang betul. Jangan strategi yang tak masuk akal. Ya. So, saya letih lah. Saya nak pergi rehat jap. Okay, so sehingga kita berjumpa nanti.
Assalamualaikum, salam sejahtera, salam kuasa ketiga ya.